Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Jumaat ini 21 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan 25 November 2021, masih kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita bertemu di dalam kuliah maya kita pada malam Jumaat ini, ya, yang dan kita, ya, saya percaya ramai di antara kita yang telah pun menyempurnakan majlis bacaan Yasin, tahlil, dan doa arwah pada malam Jumaat ini seperti mana yang lazimnya, ya, dan kita teruskan kuliah maya pada malam ini, ya, dengan kita sama-sama membicarakan isi kandungan kitab Al-Matan Al-Arba'in, ya, hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dalam suasana keadaan yang kita sama-sama pada malam Jumaat ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam pemeliharaannya, naungan rahmat, dan dikurniakan keampunan darinya, serta kita dijauhkan daripada segala mara bahaya, musibah, bala bencana dan wabak penyakit, ya, terutamanya wabak COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara kita, ya, hasil daripada permohonan, munajat kita, doa kita ke hadratnya. Dan, ya, walaupun malam ini malam Jumaat, kita teruskan juga majlis ilmu kita, ya, pada malam ini, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim bismillahirrahmanirrahim, ya, kita sampai kepada hadis yang berikutnya di dalam kitab Al-Matan Al-Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, pada hadis yang ke-16, Al-Hadithus Sadis Asyar, dalam kitab yang diterjemahkan oleh seorang ulama hadis yang tersohor di negara kita ini, iaitu Maulana Husin Abdul Qadir, Maulana Maulana
Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi, hafizahullah ta'ala. Baik, tuan-tuan, perempuan muslim rahimahullah, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita semua sudah sedia maklum bahawa Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi yang nama asalnya atau nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah gelaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau kerana beliau memiliki tabiat menyukai binatang peliharaan, iaitu kucing, yang juga merupakan haiwan peliharaan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abdul Rahman bin Sakhr ini digelar sebagai Abu Hurairah. Jadi bila sebut Abu Hurairah, kita tahu siapa dia, Abu Hurairah ini. Dan beliau merupakan salah seorang dari ahli sufah, iaitu mereka yang menuntut ilmu agama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi. Jadi Abu Hurairah ini ketika zaman Nabi SAW tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada pekerjaan yang khusus beliau lakukan, seperti sahabat-sahabat yang lain, macam ada sahabat-sahabat yang berniaga, ada sahabat-sahabat Nabi yang bercucuk tanam, berkebun dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah adalah seorang penuntut ilmu pada zaman Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah ni tidak ada pekerjaan, maka beliau ni hidup bersama yang lain sebagai ahli sufah. Sepanjang menjadi ahli sufah ni, Abu Hurairah ini dibiayai oleh sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya Abu Hurairah ini memanglah seorang, ketika itu memang seorang penuntut ilmu. Sebab itulah beliau sangat rapat dengan Nabi SAW dan berjaya meriwayatkan banyak hadis daripada baginda SAW yang dikenal pasti sebagai sahih, berjumlah lebih dari 6,000 hadis semuanya. Termasuk hadis inilah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang lelaki, anna rajulan ni seorang lelaki, siapa tidak dinyatakan oleh Abu Hurairah, kemungkinan seorang lelaki ini mengenali, tidak dikenali oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang pastinya lelaki ini mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya terjemahkan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh lelaki ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ausini. Kata-kata lelaki itu cukup ringkas. Apa dia? Wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Ausini ini adalah daripada perkataan wasiyah. Wasiyah ni wasiat lah. Jadi lelaki ini kata kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah satu nasihat kepada aku, wasiatkan satu nasihat kepada aku. Berikan satu nasihat kepada aku. Apakah nasihat yang paling baik daripada Tuhan untuk saya? Berikanlah berzaya. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi Nabi, lelaki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepada aku. Wasiatkanlah kepada aku satu perkara. Sebab Nabi ni banyak, Nabi sebagai seorang murabbi, sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi menjadi rujukan dalam semua perkara, hampir ke semua perkara.
berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan nasihat agama, berkaitan dengan agama, hukum hakam, berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan. Sampai para sahabat ada bertanya kepada Nabi tentang pertanian. Mereka bertanya kepada Nabi, bagaimanakah cara kita nak menambah hasil korma untuk musim akan datang. Jadi Nabi memberikan nasihat, kamu buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lalu diikuti oleh para sahabat yang memiliki dusun, memiliki kebun-kebun tamar, kebun-kebun korma. Maka mereka, bila mereka buat pada musim yang akan datang, hasil korma jatuh merosot dengan teruk. Banyak pokok korma tidak berbuah seperti biasa. Pokok-pokok korma yang dibungakan seperti mana yang disebut dicadangkan oleh Nabi SAW, pokok-pokok korma ni semuanya tidak berbuah dengan seperti biasa, sehingga menyebabkan sahabat-sahabat yang memiliki kebun korma mengalami kerugian kerana hasil tanaman merosot dengan teruk. Selalu boleh dapat sekian-sekian banyak, tapi musim ni teruk sangat, setengah pun tak ada. Contoh suku pun tak ada. Maka mereka mengadu balik pada Nabi SAW, ya Rasulullah, Tuan cadangkan macam ni pada awal musim korma yang baru ni, tapi bila pokok korma berbuah, musim buah berbuah, musim buah pokok korma ni banyak yang tidak berbuah seperti pada biasa. Maka Nabi kata, kalau begitu adanya, balik kepada kaedah yang kamu telah sedia amalkan. Kerana apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Saya bukan tahu semua. Mesej macam itulah. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, memang Nabi akan menyampaikan sejelas-jelasnya. Tapi bila perkara yang berkaitan dengan keduniaan, maka Nabi kata, serahkan kepada kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Maka Allah Ta'ala pun ada di dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli sesuatu, sekiranya kamu tidak tahu tentang sesuatu itu, tanya pada ahli, pada orang yang pakar. Tak tahu, nak tahu ilmu perubatan, tanya pada pakar perubatan, jangan tanya pada pakar undang-undang, bukan bidang dia. Jadi salah seorang yang datang menemui Nabi SAW ini, salah seorang lelaki datang menemui Nabi SAW ini, memohon kepada Nabi, mohon kepada baginda, nasihatkan saya, berilah saya satu nasihat, wasiatkan saya satu, tinggalkan saya satu nasihat, satu pesanan untuk saya amalkan dalam kehidupan. Maka Nabi SAW pun menjawab, qala la taghdab, jangan kamu marah. Kemungkinan lelaki ini jenis pemarah, maka Nabi bagi nasihat. Kalau kita buka dalam kitab Ar-Rasul Mu'allim yang dikarang oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Halabi As-Suri rahimahullah ta'ala, kita akan faham bahawa Nabi SAW memberi nasihat kepada seseorang itu berdasarkan keadaan orang itu. Maka bila Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah, bermakna Nabi sudah ada gambaran, ataupun kalau kita boleh kata firasat. Dan firasat Nabi SAW ni seperti Nabi-Nabi Rasul lain,
Firasat itu adalah salah satu bentuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak Nabi yang tipu ini segala tindak tanduk perkataan, perbuatan tindak tanduk Nabi itu. Apa-apa yang Nabi buat bukanlah daripada diri Nabi sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ianya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dah diberitahu oleh Allah melalui wahyu bahawa lelaki ini seorang yang pemarah. Maka Nabi bagi nasihat, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Faraddada miraran. Maka Nabi SAW, lelaki ini bertanya berkali-kali. Kenapa? Sifat orang pemarah ni, bila dia bertanya sesuatu, suka tanya berkali-kali. Takkanlah tak faham jawapan Nabi kan? Lah, jangan marah. Itu pesanan Nabi lah tu. Nanti lelaki ni tak faham. Bukan tak faham, sifat dia. Maka lelaki ni bertanya berkali-kali. Kalau kita, orang tanya kita berkali-kali benda yang sama, lama-lama kita jadi bosan dan jelak. Kalau istilah modennya fed up, kita jadi bosan dan jelak. Penyudah kita tak nak layan. Kalau orang tua yang bertanya berkali-kali tak faham tu, takut kita hilang sabar, kita kata dah tua pun bodoh. Tu kalau kita kurang sabar lah. Jadi kita disuruh sabar, fasabrun jamil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, sabar itu indah, sabar itu cantik. Kita jangan bila orang tanya tak faham-faham ni, kita sabarlah. Jangan kita cepat meleting. Jangan jadi macam lelaki ni, tanya berkali-kali soalan yang sama. Seolah-olahnya lelaki ni tak puas hati dengan jawapan Nabi SAW. Jawapan Nabi SAW pada soalan dia tu tak memuaskan hati dia, maka dia tanya berkali-kali soalan yang sama. Qala la taghdab. Nabi SAW bersabda, menjawab lelaki yang bertanya berkali-kali ni, janganlah kamu marah. Itu je. Sifat lelaki yang bertanya ini, dia ni seorang yang kurang sabar. Itu ditanya berkali-kali, faraddada mirara. Orang yang kurang sabar macam tu, kurang sabar, sabarlah sikit. Bila Nabi kata jangan marah tu, marah pasal apa? Apa maksud Tuhan dengan mal maksud la taghdab? Apakah maksud Tuhan dengan jangan marah? Jangan marah macam mana? Dia tak terima jawapan Nabi tu. Dia tanya berkali-kali. Inilah pertanyaan berkali-kali itu menggambarkan peribadi lelaki ini yang bersifat pemarah dan kurang penyabar. Maka penyudahnya Nabi, jawapan Nabi satu je, la taghdab, jangan kamu marah. Kalau dia seorang yang penyabar, dia tak akan cepat marah. Kan? Relax, walaupun diprovok berkali-kali. Tengok sifat Nabi. Nabi diprovok berkali-kali oleh lelaki ni, jawapan Nabi ringkas saja, la taghdab, jangan kamu marah. Kalau kita macam mau bergaduh lah, bergaduh kita melawan mulut, perang mulut, bertikam lidah, bertegang urat. Kau ni bodoh lah, aku dah kata jangan marah, kau tak faham. Otak kau ni benar ke apa? Contoh, ke telinga kau ni madah. Kata orang sembilan, madah ni telinga kuali. Itu simpulan bahasa.
telinga dia tu dah madah. Jadi dia tak peduli apa orang kutuk-kutuk dia tak buat ontok-ontok lah. Maksudnya telinga dia tu umpama telinga kuali, orang cakap apa pun dia buat muka sadin lah, buat tak tahu dia. Itu Tapi Nabi ni dikurniakan Allah SWT sifat sabar yang tiada tandingan, maka walaupun diprovok oleh lelaki tadi, jawapan Nabi tetap konsisten lah. Tahu, jangan kamu marah. Bila saya bagi jawapan macam ni, kamu janganlah tanya lagi banyak-banyak kali dalam nada yang marah. Jadi kamu janganlah marah. Mula-mula Nabi dah kata jangan marah. Ditanya berkali-kali pun jawapan Nabi tetap jangan marah lah. Tahu, sikit pun tak ada Nabi tidak termakan provokasi lelaki ini yang bertanya ini. Nabi tak ada termakan provokasi itu. Jadi Nabi jawab la taghdab, jangan kamu marah. Itu saja. Jadi hadis ni sangat ringkas, ceritanya sangat ringkas, tapi mendalam maknanya. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya apabila kita dalam kehidupan, janganlah jadi orang yang cepat marah. Kita jadi orang yang sabar banyak. Bukan bermakna marah itu salah. Perasaan marah itu tak salah, tetapi perasaan marah itu perlu dikawal. Sebab tu Nabi kata la taghdab, jangan marah. Sebab orang yang bersifat pemarah ni kebanyakannya tak disukai orang, pasal dia cepat marah. Sikit-sikit cepat marah, sikit-sikit melenting, sikit-sikit mengamuk. Jadi orang tak suka, kan? Nampak tak tenang jiwa dia, tak tenteram hati dia. Cepat cepat panas, hatinya cepat panas. Bila kena sindir, dia membalas dengan kata-kata yang pedih. Jadi sepatutnya bila kena sindir tu senyum kambing je lah, sambil-sambil memikirkan sindiran itu betul ke tidak pada kita. Tak payah kita nak mengamuk. Itu Nabi kata jangan marah. Jangan marah. Sebab setiap manusia ada perasaan, ada emosi. Kalau betul cara dia, emosi manusia itu dikawal dengan baik, maka manusia itu akan jadi insan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan menjadi sebaik-baik ciptaan Allah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan, kata Allah SWT, sifat sabda firman Allah SWT, kami rendahkan manusia ni yang dicipta Allah Ta'ala ni serendah-rendah darjat. Kenapa serendah darjat? Apabila perangainya tak seperti manusia. Itu je. Manusia dia ada emosi, dia ada akal fikiran, boleh mengawal perasaan. Tapi bila manusia emosinya menguasai fikirannya, dia bukan manusia lagi, lebih teruk lagi daripada haiwan. Sebab itu Nabi pesan la taghdab, jangan marah. Sebab marah itu ada, sifat marah itu ada pada haiwan juga. Cuba tengok lembu kalau di hutan, tahu marahnya, menanduk dia, bunyi dia, kaki dia ringan, dia nak sepak dia. Itu kalau haiwan. Manusia tak. Manusia dia sabar, dia ada kesabaran,
Kesabaran inilah yang membezakan manusia dari haiwan. Tapi kalau manusia itu tidak menjaga emosinya, membiarkan emosinya menguasai fikirannya, maka ini satu benda yang tak baik untuk manusia itu. Itu Nabi bila ditanya berkali-kali, Nabi jawab satu je. Nabi tak ada menambah tokok, menukuk tambah jawapan-jawapan yang lain. Tak ada pun Nabi kata tu Isnin ni, tak. Nabi tu jawab, tapi Nabi jawab tu ringkas seperti mana jawapan yang mula-mula, itulah jawapan akhir. La taghdab, jangan marah. Itu yang kita wajar amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sedikit kupasan hadis yang ke-16 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan membincangkan hadis yang berikutnya, itu Al-Hadis As-Sabi' Asyar, hadis yang ke-17 insyaAllah. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti hadis yang ke-17 ini pada kuliah kita yang akan datang. Jadi itulah sedikit apa kita mampu kongsikan pada malam Jumaat ini. Mudah-mudahan semuanya jadi pengajaran untuk kita dalam kehidupan yang sementara ni, dalam kehidupan kita bersama. Mesti anak kita akan bagi dunia sebab akhirat terpelihara dari bawah naungan Allah SWT, dan terhindar dari segala fitnah, segala musibah, segala bala bencana, segala wabak penyakit berbahaya, terutama wabak COVID-19 insyaAllah. Dan kita akan bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampai bulan ini terkasar bahasa, terlanjur bicara tersungguh-tersungguh dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wa barakallahu fikum. Qul qala zatafa azam li wa lakum. Dan kita tangguhkan kepada kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan suratul asbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin wa alihi. Allahumma arham jamal hadza mimma tafarraqa bi tafsir summa. Allahumma ij'alka fi nuhuri a'daina wa na'udzuka min syurrihim. Allahumma badid syamlahum wa farij jamhum wa shaddid kama tawazzal al-muslimin min kilabik ya qahhar jabbar mutatim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah bimazal kitab wa mujassa wa wal ahzab yazim wa sallallahu wa fi nafsi rahman rahim. Rabbana zidhum wazna wa faqma ya akramaka rabbana. Allahumma irfa'na al-bala wal waba khususnya virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa an sa'il biladina amma bifadlika wa judika wa karamika wa karamna bi nasin musasir rahman rahim. Rabbana zidhum wazna wa faqma akramaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisana wa limanna wa liqana wa amalna fi hadhihi al-ayatil mubarak yawmatin mubarakah min syarri ayatil mubarak innaka as-sami'ul 'alim. Tub lana ya maulana anta tambahin lana fiha asma'a jatana fiha sama qurdawan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.